Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Yang berusaha Encik Abdul Rahman bin Hassan, Pengetua Sekolah Menengah Seri Delima, guru-guru, para pelajar dan hadirin yang budiman. Berdirinya saya, Raja Nur Aisyah Naziha di sini adalah dengan tujuan untuk menyampaikan sebab ucapan, dan tajuk ucapan saya pada pagi ini ialah cara untuk memupuk budaya sains dan teknologi dalam kalangan pelajar. Para pelajar sekalian, ekoran kemajuan sains dan teknologi, terciptalah pelbagai alatan yang memudahkan urusan harian manusia. Penciptaan kenderaan canggih membolehkan sesiapa sahaja bergerak ke sana, ke sini dalam masa yang singkat. Penemuan kaedah rawatan moden pula telah membantu pihak perubatan mengesan dan merawat penyakit dengan lebih berkesan. Walaupun kepentingan sains dan teknologi diakui, namun kesedaran orang ramai, khususnya pelajar tentang perkara ini masih kurang. Sehubungan dengan itu, usaha untuk memupuk budaya sains dan teknologi dalam kalangan pelajar perlu dilakukan. Bagi mencapai matlamat tersebut, ibu bapa hendaklah memperkenalkan dunia sains dan teknologi kepada anak-anak mereka. Selain memberitahu anak-anak tentang kepentingan budaya sains dan teknologi dalam kehidupan era moden, ibu bapa seharusnya membawa anak-anak mengunjungi pameran sains dan teknologi yang sering diadakan. Tujuannya adalah untuk menanam minat anak-anak terhadap sains dan teknologi sejak awal lagi. Bagi anak-anak yang menunjukkan minat mereka terhadap bidang ini, galakan hendaklah diberikan agar minat tersebut dapat disuburkan. Di sekolah, guru mata pelajaran sains pula hendaklah memberikan penekanan kepada aspek amali dan penyelidikan di samping penekanan terhadap teori. Selain itu, pertandingan reka cipta sains perlu diadakan dari semasa ke semasa. Aktiviti ini penting untuk meningkatkan inovasi dan kreativiti para pelajar. Ganjaran yang setimpal perlu disediakan untuk menarik lebih ramai pelajar mengambil bahagian. Usaha ini dipercayai dapat meningkatkan minat pelajar terhadap sains dan teknologi sekaligus memupuk budaya sains dan teknologi dalam kalangan generasi muda di negara ini. Sesungguhnya, bidang sains dan teknologi banyak mendatangkan faedah kepada kehidupan manusia. Oleh yang demikian, pelajar hendaklah memantapkan ilmu dalam bidang ini. Selain itu, kesedaran semua pihak tentang kepentingan sains dan teknologi amatlah penting. Dengan adanya kesedaran sedemikian, usaha pemupukan budaya sains dan teknologi dalam kalangan pelajar akan mencapai matlamatnya. Akhir kata, sama-samalah kita memainkan peranan dalam memartabatkan bidang sains dan teknologi demi kemajuan negara. Sekian sahaja ucapan daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati pensyarah kita, Encik Nur Hisham dan rakan-rakan yang berhadir di hadapan saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Nur Farahiyah binti Amran dan saya akan membentangkan pengucapan awam yang bertajuk Kemahiran Insaniah. Menurut Peggy Klaus, seorang penulis buku yang berasal dari Amerika Syarikat, beliau berkata, kemahiran insaniah dipandang remeh, tetapi mampu melahirkan atau memantapkan kejayaan anda. Rakan-rakan sekalian, apa itu kemahiran insaniah? Sudah pasti anda sedia maklum mengenainya. Terdapat 7 aspek kemahiran insaniah yang perlu ada dalam diri setiap manusia, iaitu kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional, dan kemahiran kepimpinan. Para hadirin, sebagai seorang siswazah yang berkualiti tinggi, sudah pasti kita perlu menguasai kemahiran insaniah ini. Namun, apakah kita semua sudah memiliki kemahiran ini? Mengapa beliau, Peggy Klaus seperti tadi, mengatakan bahawa kemahiran insaniah dipandang remeh? Lihat sahaja di sekitar kita. Majoritinya merupakan golongan bijak pandai yang mampu mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang. Namun, tidak ramai di antara mereka yang dapat meyakinkan majikan untuk mengambil mereka bekerja. Para hadirin sekalian, hal ini terjadi kerana mereka kurang berkualiti dan tidak memenuhi aspek kemahiran insaniah yang diperlukan. Bayangkan, mereka hanya pandai menghafal segala ilmu tanpa mempraktikkan ilmu yang dipelajari dengan sebaiknya. Kita pergi kepada isi yang kedua, iaitu kemahiran insaniah dapat memantapkan kejayaan anda. Bayangkan, jika seseorang individu yang lengkap dengan semua aspek kemahiran insaniah, sudah pasti
Mereka dapat menghasilkan kerja yang lebih mantap, kreatif dan sudah pasti diyakini oleh majikan mereka. Mengapa? Kerana ciri kepribadian mereka yang mulia dari berbagai aspek seperti jujur, memegang amanah dan bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugasan. Bukan itu sahaja, mereka juga mampu membimbing dan melakukan perubahan yang positif terhadap perkembangan syarikat majikan mereka dengan baik. Para hadirin yang dihormati, di sini marilah kita mencari golongan minoriti yang dikejar-kejar oleh majikan kerana produktiviti yang ada pada diri kita. Bukan sahaja cemerlang akademik, namun cemerlang juga dari sudut kemahiran insaniah. Akhir kata, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut bercakap, ada otak fikir-fikir kalah. Sekian sahaja daripada saya ingin mohon maaf jika ada tersilap kata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya hormati, pada malam ini saya sekali lagi berdiri di hadapan saudara-saudari sekalian untuk memaklumkan status terkini wabak COVID-19 di negara kita. Hari ini terdapat 117 kes jangkitan baharu yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 790. Ini bukanlah perkembangan yang menggembirakan kita. Langkah-langkah perlu terus diambil untuk membendung wabak ini daripada terus merebak. Kerana itulah kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Saya ingin menjelaskan tujuan kerajaan melaksanakan perintah ini. Kenapa sekolah, universiti dan sebahagian pejabat premis perniagaan dan hilang ditutup? Tujuannya ialah supaya saudara-saudari tidak perlu bergerak ke sana ke sini. Saudara-saudari tidak perlu bersesak-sesak dalam LRT, MRT atau bas untuk ke tempat kerja. Tidak perlu bersesak di kantin atau kedai makan di